A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, kemudian seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bersama lagi pada malam ini di awal tahun 2015. Moga Allah Subhanahu wa taala membawa bersama dengan tahun baru ini dan tahun-tahun yang mendatang segala kebaikan dan kesejahteraan serta kejayaan bagi seluruh umat Islam. Pada malam ini tuan-tuan, kita bawakan tajuk tentang kesan ibu bapa yang soleh terhadap anak-anak yang akan lahir daripada tulang sulbi mereka tuan-tuan. Bagaimana pentingnya kita ni buat baik, kita ni jadi baik sebelum anak kita lahir. Kita kena buat baik tuan-tuan, kerana dia ada kesan pada benih kita, dia ada kesan pada zuriat dan juga keturunan kita nanti. Bila kita sebelum kahwin lagi kita dah buat baik tuan-tuan. Ini yang kita nak bincangkan pada malam ini, macam mana yang terdapat di dalam riwayat-riwayat daripada baginda Nabi SAW yang membuktikan pada kita bagaimana amalan ibu bapa sebelum dia bining lagi. Rupa-rupanya amalan tersebut memberi kesan dan pengaruh kepada masa depan anak-anak yang lahir nanti tuan-tuan. Inilah yang boleh kita faham daripada amalan-amalan yang dibuat oleh para ulama kita tuan-tuan. Antaranya Al-Imam Sahal At-Tustari tuan-tuan. Dia jaga zuriat dia, kata dia jaga zuriat dia tuan-tuan, sejak daripada dalam tulang sulbi dia lagi dia jaga dah. Kita beli insurans lepas tubik beranak baru cari insurans, dia tahu, dia jaga dah. Masa duduk dalam tulang sulbi dia jaga dah. Masa duduk dalam body dia tu, anak dia mengalir dalam benih lagi dia jaga dah. Body dia, badan dia tu dia jaga dah tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia nak Allah Ta'ala memberikan anak yang soleh daripada body dia nanti tuan. Ini yang mana jarang ibu bapa memikirkan perkara ni. Jarang mak ayah yang fikir hai ni masa bujang. Tak ada orang fikir masa bujang. Yang adanya lepas nikah barulah nak cari suplemen tu, obat ni obat tu. Dak badan dengan vitamin, cari pula dengan ubat-ubatan supaya boleh anak yang sihat, kata dia. Makan obat tu, minta air tu situ sini, cari minuman-minuman dan makanan sunnah supaya body boleh keluar anak ikut sunnah, tak punah anak. Ini contoh kita kata tuan-tuan. Kebanyakan kita ini beri perhatian pada zuriat selepas kita bining tuan-tuan. Tapi apa yang dibuat oleh ulama kita semasa bujang lagi, mereka sudah menjaga zuriat yang ada di dalam tulang sulbi ini.
Baik itu kata Al-Imam Sahal At-Tustari, katanya, tuan-tuan, inni la ahadul mithaq alladhi akhadahu Allah Ta'ala alayya fi alamiz zur, wa inni la ar'a awladi min hadzal waqti ila an akhrajahumullahu ta'ala ila alamish syuhudi waz zuhur. Katanya, tuan-tuan, saya jaga sungguh, saya jaga sungguh, tuan-tuan, perjanjian yang Allah Ta'ala buat kepada saya sebagai manusia ni pada alam zuriat dulu. Di dalam alam zuriat Allah Ta'ala telah buat perjanjian. Allah Ta'ala tanya pada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala, mereka menjawab ya. Dia nak jaga perjanjian tu. Dia tak nak mari di atas dunia tak ingat janji, tak ingat kepada perjanjian di alam zuriat. Maklum sajalah, alam zuriat dengan alam dunia ni masanya berbeza, waktunya pun berbeza, walaupun janji sana sini tak tentu lagi. Oleh itulah dia jaga sungguh supaya perjanjian dia dengan Allah Ta'ala sejak di alam zuriat dulu biarlah menepati semacam mana yang telah disebut oleh Allah Ta'ala itu. Jadi oleh kerana itulah dia kata dia nak jaga perjanjian inilah. Dia kata dia jaga anak dia daripada waktu ni, dia kata, sehinggalah Allah Ta'ala keluarkan dia nanti ke dunia ini. Dia jaga, dia nak anak dia tu beriman, kenal Allah Ta'ala. Dia jaga makan minum dia, amalan dia, dia jaga. Kita masa muda, masa bujang, masa tu bolah, masa tu lah, kalau kita kira hidup hanya sekali, hidup untuk enjoy. Kalau keadaan tidak ingat ke Tuhan pada masa muda, tak ingat kita akan lahirkan zuriat ini, kita tak ingat kita hidup happy, kita kira hidup nafsu-nafsi, bawa diri, tak ingat dah bahawa di sebalik kehidupan ni kita akan tinggalkan zuriat satu masa nanti. Apa yang kita buat hari ini, tuan-tuan, ia adalah isyarat kepada zuriat yang akan kita lahirkan nanti. Oleh kerana itulah orang tua yang soleh, tuan-tuan, anak-anak mendapat faedah daripada mereka. Percayalah kalau kita orang tua buat amalan soleh, anak cucu boleh tupang senang, tuan-tuan. Percayalah. Dan hal ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita tentang perbuatan Nabi Khidir. Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihi salam apabila melalui suatu kawasan, didapati hampir tumbang pagar yang ada di suatu kawasan, lalu diperbetulkan oleh Nabi Khidir, menyebabkan perbuatan ini tidak disenangi oleh Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Nabi Musa kata, kenapa dah ambil upah ni? Kerja bukan senang ni, betul pagar tak boleh jatuh. Ambil upah lah tuan, dia kata. Dah, kata Nabi Khidir, dia tak ambil upah kerja tadi. Dia tak ambil upah kerja tadi. Dia jawab, kenapa dia tak ambil upah? Dia kata, wa kana abuhuma salihah, kerana harta yang dimiliki oleh dua orang anak yang yatim yang ditinggalkan oleh bapa ni, Nabi Khidir ingat pada amalan soleh dan juga perbuatan baik kedua ibu bapa anak tadi, lalu dia balas dengan baik, tuan-tuan. Inilah kalau kita orang baik, Tuhan kata orang baik untuk layan anak kita. Jangan duk bimbang. Inilah yang kita duk minta setiap hari, supaya kita melaksanakan tugasan biar betul. Kerana apa yang kita buat pada anak orang, itulah yang Tuhan akan buat pada anak kita pula. Terutamanya bagi orang yang terlibat terus dengan anak-anak orang, cikgu, tenaga pengajar, guru-guru ni. Jangan kita ingat bonus saja.
Ingat hak gaji bonus aja dak. Tu kerja lita puka. Siapa tahu dia kata. Pah beranak. Tu sekali nak beranak 5-16 kali tinggal kelas. Duk pergi cek di hospital, di klinik. Nyoba keadaan terbengkalai kadang-kadang kelas tu. Ngorek bertempiaran ke sana ke sini. Nak sebut bagaimana kita kena prihatin tuan-tuan bila kita terlibat dengan anak orang. Allah Ta'ala akan bawa pula cikgu lain pula akan buat pada anak kita pada satu masa nanti tuan-tuan. Ini perkara yang kita sebut tidak pelik. Bila ibu bapa buat baik, Tuhan atur orang yang buat baik kepada anak kita semacam mana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Kahf yang kita baca tadi, mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan bahawa kenapa Nabi Khidir sanggup betul pagar yang nak jatuh di atas harta yang tersimpan di dalam tanah milik dua orang anak yatim. Lalu para ahli tafsir cuba menyingkap kembali apa sejarah orang tua dia sampai begitu sekali Nabi Khidir bersungguh nak jaga hartanya. Katanya diriwayatkan oleh Ibnu Katsir bahawa datuk budak itu yang ketujuh, datuk dia yang ketujuh, bukannya mokpok dia, wakana abuhuma salihah, ayah kedua-dua mereka orang soleh. Dia kata bukannya ayah beranak dia, toki dia 7 lapis tu, 7 keturunan dulu, toki dia orang bagus ni nak kata ni. Itu dah 7 keturunan. Langkawi Mahsuri. Sopok 7 keturunan. Hak buruk tu kita cari dah. Learning habis dah, hilang dah. Sumpah hang hilang dah, kata Langkawi naik semula dah, kata dia. Ni nak ceritakan yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, katanya datuknya yang ketujuh itu adalah orang yang soleh tuan-tuan. Toki dia 7 lapis, anak cucu boleh makan lagi. Boleh makan lagi kebaikan yang dibuat oleh toki 7 lapis dulu tuan-tuan. Katanya annal jadda sabi'a kana salihan fa nafa'allahu bihi al-hafid. Lalu Allah Ta'ala memberi manfaat kepada cucunya yang ketujuh ni. Tengok. Kalau lah hak lapis nombor 7 boleh gini dah, hak 6 5 4 dulu dah kan tak boleh benda. Dak muna sabar. Nombor 7 no je boleh makan sedap. Tentulah hak lapis pertama 2 3 4 5 6 tu sedap duduk dah. Ini yang dicerita oleh Ibnu Katsir. Lalu kata Fakhrul Razi, Al-Imam Fakhrul Razi, dia kata ada kita dalam kitab tafsirnya sendiri sebagai komentar kepada ayat tadi. Dia kata hadza yadullu ala anna salahal abna'i salahal aba'i yufidul inayah bi ahwalil abna. Thumma qala walamma dhakara ri'ayata masalihal yatimain li ajli salahi abihima idafatan ila Allah ta'ala li'anna al-mutakallif bimasalihil abna li ri'ayati haqqil aba laisa illa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Al-Imam Fakhrul Razi dalam tafsir kabirnya, dia memberi komentar terhadap ayat tadi. Dia kata ini menunjukkan bahawa kesalehan seorang bapa dan datuk nenek moyang itu memberi faedah, iaitu penjagaan khas kepada anak-anak cucu yang mari tuan-tuan. Itulah tuan-tuan pentingnya kita buat baik. Buat baik kita kena buat baik. Kesolehan kita mayabang molek, banyak sedekah, banyak tolong orang, banyak kita buat kerja-kerja kebajikan. 7 lapis anak cucu boleh rasa lagi kebaikan yang dibuat oleh tok nenek moyang kita tuan-tuan. Matuk malam ni dak balik. Malam ni dak balik dah, malam ni pakai mayang pagi esok dah. Nunggu bimbang juga anak cucu kita jadi susah bila-bila.
Atau dak balik lah malam ni kita tidur pusat pemindahan orang banjir tolong-tolong juga dak. Bersih-bersih rumah orang. Ana kebaikan yang dibuat oleh seorang bapa boleh dimanfaat oleh 7 keturunan yang di bawah ayat Quran. Jelas menyebut pada kita. Ahli tafsir pun kabur gitu. Nak apa benda lagi tuan-tuan? Nak korek kok mana lagi kalau Quran kabur gitu, ahli tafsir pun kabur gitu, nak apa benda lagi? Pakak wak baik malam ni tuan-tuan, demi zuriat kita ni. Jangan kenanya ke zuriat kita. Ialah sayang kita ke zuriat kita tinggal di atas dunia, ada orang wak baik ke dia pada suatu masa yang mungkin kita sudah berada dalam tanah tuan-tuan. Jadi oleh sebab inilah katanya bila disebutkan penjagaan khas kepada 2 orang anak yatim dalam cerita Nabi Khidir tadi, dia jaga khas bahagian 2 orang anak yatim ini. Kenapa tuan-tuan? Kenapa Nabi Khidir sanggup bertindak demikian? Adalah kerana kesolehan ayah dia, toki dia. Kerana toki dia orang soleh. Waktu Nabi Khidir ingat 7 keturunan. Allahu Akbar. 7 keturunan Nabi Khidir jaga. Nombor 7 lapis. Jaga harta dia supaya boleh ke anak ni. Tak ada orang musnah harta dia. Tak ada hilang gitu saja. Boleh dimakan manfaat oleh anak cucu yang ke-7. Harta yang mana tertimbuh, dia tertanam di dalam tanah tadi. Bagi seorang Nabi bertindak dia tuan-tuan arah atas dasar ilham daripada Allah Ta'ala. Ia adalah penjagaan khas kerana kesolehan ibu bapanya tuan-tuan. Kenapa? Kerana orang yang bersungguh menjaga kebaikan dan kemaslahatan anak-anak ini, dia sebenarnya adalah kerana dia buat untuk hormat kepada tok nenek moyang dia itu tadi tuan-tuan. Tidak lain dalam hal ini dia buat kerana Allah Ta'ala. Dia akan marilah orang yang soleh yang akan buat kerana Allah Ta'ala. Ingat tok nenek dia dulu orang bagus, buat baik pada cucu dia. Inilah yang ada zaman dulu gitu. Zaman-zaman dulu gitulah tuan-tuan. Anak-anak tok guru orang hormat mau jaga. Zaman-zaman dulu, bahkan kalau dilihat dalam sejarah-sejarah, guru mengajar di masjid tak gerak diri kerana anak tok guru duk main tepi kelas. Tu dalam sejarah hormat ke tok guru. Apa anak tok guru main tepi kelas tu dak mengajar, hormat dulu. Biar dia puas main dulu, balik baru mengajar. Kerana hormat wadah tok guru tuan-tuan. Ni zaman dulu dah cerita ni, nak khabar ni hari ni dak jumpa cari dah ni. Dak hari ni. Dia kita sebut tak ada dah. Ada hari ni bahkan anak-anak orang yang berjasa, yang pernah mana berjasa pada kita, buat baik pada kita, tak ada apa dah hari ni tuan-tuan. Dan dunia yang serba kebendaan, kita tidak lagi ingat jasa orang tua mereka yang pernah membuat baik ataupun meninggalkan kerja-kerja yang baik pada suatu masa dulu tuan-tuan. Oleh kerana itu Al-Imam Sa'id Ibn Musayyib, Al-Imam Sa'id Ibn Musayyib, apa dia perangai dia, kita nak tengok. Dia kata, saya semayan, lalu bila saya ingat ingat ke zuriat yang akan mari, saya nambah semayang tadi. Dia semayang dah. Apabila ingat anak-anak yang akan mari nanti lepas pada dia tambah semayang tu, supaya anak-anak mendapat kesan daripada amalan yang dia buat. Pas mayang-mayang, pas ingatkan anak mayang. Ingatkan anak mayang tau. Ni yang dibuat oleh Sa'id Ibn Musayyib. Dia nak anak dia nanti yang akan mari zuriat dia, keturunan dia, adalah keberkatan
atau bantuan daripada Allah Ta'ala. Jadi kena mayang banyak kena mayang banyak kita ni untuk zuriat kita akan datang. Perkara sebegini memang kita tak boleh rasa, tak nampak lagi. Setengah-setengah tu Allah zuriat hidup dalam keadaan papa, anak cucu papa, datuk dulu kaya, datuk kaya, anak cucu papa ada tu, ada benda tu, ada benda. Kita tengok banyak, kita tengok dalam dunia hari ni. Kita tengok tok nenek moyang dia tok Ngulu dulu, tok Ngulu. Tok Ngulu ni mana kaya lah, kat mana tanah dalam kampung semua tanah ayah dia, datuk dia. Kita tengok banyak kes gini. Kalau kita tengok orang yang pernah dulu tok nenek moyang dia tok Ngulu, mana-mana tanah ada dalam kampung tu milik tok ki dia. Hari ni hidup menopang, hidup menopang atas tanah orang buat ada. Ada benda tu, ada benda tu yang pernah dilakukan oleh orang tua dulu. Ada benda lah yang kita sebutkan banyak perkara yang memanglah bukan menjadi kaedah semula jadi. Bila pok jahat anak hidup susah, taklah kita kata kaedah semula jadi. Tapi dalam riwayat yang kita sebutkan ini ada kaitan, kena berjaga-jaga, jangan buat jahat sewenang-wenang, suka hati sungguh. Boleh buat jahat ke orang, jangan tuan, kerana perkara ini boleh terpengaruh kepada anak-anak yang akan datang nanti. Oleh kerana itulah riwayat yang lain tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga 7 keturunan orang yang soleh. 7 lapis keturunan orang yang soleh. Dan hal ini katanya telah dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya, Inna waliyallahu allazi nazzala al-kitab, Inna waliyallahu allazi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Kata dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan kitab, dialah yang melindungi orang yang soleh. Jadi Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ni, dia kata keturunan orang soleh 7 lapis yang jaga, bukan orang soleh tu saja. Nak berbalu kita jadi orang baik ni, berbalu kita jadi orang yang bagus ni, berbalu keturunan kita 7 lapis boleh hidup dalam keadaan kita kata terpelihara oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jaga kita, mati dah dalam tanah pun 7 keturunan jadi hidup senang. Ini yang boleh kita perhatikan kalangan para ulama kita dulu. Tengok keturunan dia hari ni guana. Cuba tengok keturunan ulama-ulama terkenal dulu lah tu. Tempat kita ni tak pergi jauh. Boleh tengok keturunan ulama-ulama yang terdahulu, anak cucu dia guana. Boleh tengok. Boleh tengok anak cucu dia hidup susah ke senang. Makna orang yang mayabang ke dok. Kita tengok, kerana ini kata Imam Qurtubi 7 keturunan Tuhan jaga orang soleh. Bukan dia jaga pok tu saja, mari pula zuriat lepas tu. Kerana bila dia jaga body orang soleh ni, zuriat yang ada dalam tulang sulbi ni akan keluar nanti pada tulang sulbi ayah turun ke anak pula, tulang sulbi cucu pula, tulang sulbi cicit pula. Tulang sulbi benda cicit benda apa? Piu, puik, apa benda? Tengok. Kuih. Cuy. Cucu, cuy. Tu ada belaka lah tu. Nak kawah 7 keturunan boleh faedah. Ada kita ingat balik lah, macam mana orang tua kita tinggal dulu kita. Kita nak tinggal ke mana? Anak kita. Kita tinggal dengan amalan kelahi sama kita. 7 keturunan kita boleh susah, boleh hidup merana, kerana kita duk kelahi sama kita. Orang tua duk kelahi sama kita. Duk kelahi, duk bercakap dah. Kita tinggalkan kerja dak molek ni kepada 7 keturunan kita. Guana nak hidup guana tu. Di zaman kita kelahi ni, zaman kita dak bersatu ni tuan-tuan, di zaman kita ni berpecah, zaman kita ni tak boleh
semayang sekali. Semayang zaman kita ni tak boleh sama sekali. Nak berbaik-baik 7 keturunan kita guan nanti, kerana kita tinggal amalan yang penuh, yang buruk untuk 7 keturunan kita yang akan mari nanti. Itulah yang kita kata, walaupun Melayu tidak hilang di dunia, boleh tengoklah tak hilang betul mana. Yang kita kata tuan-tuan, ada nasib yang mana mungkin melibatkan pada amalan yang kita buat pada hari ini. Jadi kalau tidak isah lagi kita dengan maksiat, dengan kemungkaran yang kita buat hari ini tuan-tuan, tak ada masa dah kita ni. Tak ada masa dah kalau kita dah isah lagi dah. Kerja-kerja buruk yang kita dah buat. Anak kita duk berenang dalam tulang sulubi kita. Keluar anak kita tadi, boleh tengok lah ada bantuan ke tak daripada Allah Ta'ala, kerana kita bukan orang yang soleh. Kalau kita tidak soleh, anak cucu kita nak jaga ke mana? Ini yang kita kena kebaikan daripada orang yang soleh ni. Pentingnya ibu bapa menjadi orang yang soleh. Imam Abu Hanifah berpuluh tahun sebelum nikah dia jaga dia supaya zuriat dia keluar nanti adalah zuriat yang baik. Ni dalam kehidupan kita hari ini jauh sama sekali tuan. Masa muda ni bolah orang tua pun dah muda lagi. Rasalah kita dulu gitu juga. Tengok dia dah buat pakai wujud tu. Tak ada orang tua hak jenis waras, otak waras ni kata jangan buat gitu awang, susah ke zuriatmu bila-bila. Tak ada orang tua pesan gitu. Tak ada orang tua pesan gitu. Kau tengok congek motor lomba tu ada hak pergi khabar jangan buat gini awang, zuriatmu 7 keturunan duk congek sama kayak gitu. Dah habis kata. Mu congek 2 tiang. Mari anak cucu mu 4 tiang ni congek gitu. Tengok. Ada orang pesan gitu tak ada. Orang tua kita ada pesan langsung. Biasa gitu ustaz. Tu. Sama kita dulu gitu juga bola. Muda-muda bini kat kita jadi kan molek lah. Tak boleh pakai dah wah tu, tak boleh dah. Tak boleh pakai dah wah tu. Tak boleh pakai dah. Kena khabar tu terang bahawa amalan yang membuat ni ada kesan kepada zuriat yang mu akan lahirkan nanti. Tu nak khabar segi perangai ke liar dok liar rezeki ke macam mana penjagaan daripada Tuhan mayaban beriman ke apa yang ada kait dengan tauhid. Itulah pentingnya kita sebagai orang tua belum terlambat buatlah amalan yang baik tuan-tuan untuk kita dapatkan kelebihan yang disebutkan dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Syahin ni tuan, seorang sahabat Nabi bernama Harithah Ibnu Nu'man radhiyallahu anhu telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang bercakap masa tu, dia mari, dia tak nak ganggu Nabi, dia duduk, dia tak beri salam. Tengok Nabi duk cakap dengan orang, duk panggil orang, duk berkomunikasi dengan orang. Jadi dia sapa, dia duduk, dia tak beri salam. Kemudian kata Jibril, ama innahu law sallama la radatna alaih. Kalau dia beri salam tadi ke Nabi, kita jawab, dia kata. Jibril kata kita pun jawab. So Nabi kalau dia beri salam tadi, kita jawab. Malaikat kata nak jawab dia pada salam orang bernama Al-Harithah Ibnu Nu'man ini. Jadi kata lagi Nabi kepada Jibril, wahal ta'rifu, dah mau kenal orang ni? Nabi tanya Jibril, mau kenal tak dia ni? Tak Allah. Nabi nak tahu juga setara mana orang bernama Harithah Ibnu Nu'man ni. Siapa Jibril pun nak jawab salam dia. Mau kenal Jibril? Kenal tak? Aku kenal lah, sayang aku, moga orang sama orang. Mu ni bahasa malaikat, mu kenal tak dia ni? Aku walaupun tak ada tali tekuk pun aku kenal, dia kata. Mu ni kenal ke tak ni? Setengah tak ada kad, tak kenal lah lu. Jadi dia tanya kepada Jibril, mu kenal ke orang ni? Kata Jibril, na'am. Kenal sangat dia ni. Tengok
Di alam malaikat tahu. Macam mana latar belakang sahabat tadi yang bernama Harithah Ibn Nu'man, tuan-tuan. Oh, tengok bukan dunia manusia biasa saja kenal dia ni, tuan-tuan. Malaikat pun dalam dunia malaikat kenal dia ni. Dia kata, ya, orang inilah daripada 80 orang yang sabar bertahan pada perang Hunain. Ni termasuk dalam 80 orang bertahan dalam perang Hunain dia ni lah. Allah Ta'ala memberikan kepadanya rezeki dan juga anak-anaknya dengan syurga, masuk dalam syurga, tuan-tuan. Ni walaupun dia syahid, walaupun dia mati, tapi dengan sebab kesabaran amalan dia buat dalam perang tadi, pakai anak dia Tuhan awak masuk kali. Tengok anak-anak ngikut ke ayah, tuan-tuan, kerana perangai ayah punya pasal. Inilah yang kita bimbang. Kita orang tua perangai punah. Perangai dak soleh mana perangai orang tua dia. Perangai orang tua dak soleh mana hak ni kita bimbang hak ni. Duk ajar ke budak-budak supaya kelahi. Duk ajar ke budak-budak supaya benci orang tu, benci orang ni. Kita duk didik daripada kecil lagi. Kita beri amaran daripada budak-budak lagi. Supaya benci orang ni, benci orang tu. Amalan yang kita tinggal untuk anak-anak kadang-kadang, tuan-tuan, ada amalan yang jahat, bukan amalan yang soleh. Kita mengajar supaya anak-anak benci membenci antara satu sama lain. Generasi yang mari ni, setiap kali generasi muda yang mari makin tebal kebencian, makin tebal perpecahan tu. Yang makin lama makin luar jurang tadi. Ini amalan yang kita tinggal untuk anak cucu kita hari ni. Inilah yang kita tinggal untuk mereka. Bagaimana 7 keturunan nak hidup dalam amalan jahat yang kita tinggal ini, tuan-tuan. Kita kena hisah, tuan-tuan. Sudah lama dah kita mengalami benda ni, dah lama dah. Berapa keturunan dah kita dah rasa dah ni, perpecahan yang berlaku di kalangan kita dah berapa keturunan dah. Dah habis-habis. Akibat daripada peninggalan mokpok ataupun juga toki ataupun datuk kita. Apakah kita hari ni pun mendapat bahana yang sama yang pernah ditinggalkan oleh keturunan kita dulu, menyebabkan kita tak boleh bersatu. Bahkan hari ni tak boleh bersatu. Makin lama makin jauh jurang perpaduan itu. Walaupun bermacam-macam cara ataupun juga macam-macam pendekatan dibuat untuk merapatkan balik orang-orang kita ini. Jadi hal-hal begini mengajak kita ni, ayo orang yang masih hidup lagi, biarlah kita bermula daripada kita. Bermula dari kita buat amalan yang soleh. Pupuk semangat perpaduan, sayang menyayangi. Rapatkan yang mana jauh. Cuba untuk perdekatkan balik mana-mana yang retup. Ini amalan yang perlu ada supaya anak-anak cucu kita 7 keturunan nanti dapat faedah daripada amalan yang baik ini. Kemudian lagi yang kita nak lihat lagi, antaranya lain-lain lagi, tuan-tuan, ialah firman Allah Ta'ala tentang anak-anak ini. Mereka ini turut mendapat nikmat di hari akhirat dengan perbuatan ibu bapa. Yang ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur, dalam surah At-Tur, dalam surah At-Tur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut wallazina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Firman Allah Ta'ala, dan orang yang beriman, dan orang yang beriman akan mengikut mereka zuriat mereka dengan iman. Itu penting kita mak ayah ni beriman, kerana zuriat kita akan ikut kita. Anak orang bukan Islam tak tentu lagi. Anak kita ni orang Islam. Anak kita orang Islam yang belum balik, yang mati mereka sebelum balik.
mereka mengikut mak ayah, mereka mengikut kepada mak ayah yang beriman ni. Allah Ta'ala bagi tahu pada kita bagaimana nikmat bila kita beriman, anak kita ikut kita, tuan-tuan, dengan keimanan tadi. Lalu Allah Ta'ala masukkan sekali, Allah Ta'ala jadikan anak-anak ini mengikut sekali, kira borong teruslah dengan anak-anak sekali. Kemudian kami masukkan mereka bersama dengan anak-anak, dengan zuriat mereka itu, dan tidak mengurangkan pada amalan mereka sedikit pun. Jadi jangan ada bimbang, jangan ada bimbang. Allah Ta'ala masuk bagi anugerah. Dia taklah kurang, mau kurang sikit berikan anak, supaya anak boleh masuk sekali dengan dah atas dasar ayah tadi masuk ke dalam syurga, anak pun masuk, tak kurang sikit pun. Oleh sebab inilah kita dapati para ulama kita menyebut walaupun amalan anak-anak itu jauh berbeza dengan amalan ayah dia, tuan-tuan. Walaupun amalan anak tu jauh beza dengan amalan orang tua dia, Tuhan masuk juga. Boleh faedah dia, boleh faedah orang panggil boleh sepaat lah, boleh tupang, boleh buat tupang. Ayah tu boleh buat tupang. Biarlah kita jadi ayah, orang anak boleh tupang. Gitu. Jangan siapa tahap anak kita tak ada dapat apa-apa di sebalik kewujudan kita sementara di atas dunia ini, tuan-tuan. Biarlah hidup kita memberi manfaat kepada anak-anak yang ada. Sianglah anak-anak kita ini kerana apa? Kerana mereka, tuan-tuan, ada kaitan dengan kita tadi. Jadi apabila zuriat-zuriat ini mula kembali ke akhirat, bila balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala kata, ikutlah mak pokmu, tak apalah, moga mereka orang yang soleh. Keimanan yang ada pada mereka itu menjanjikan bagaimana nasib masa depan anak ini terjamin. Semacam mana para malaikat juga, kalau kita tengok mereka mendoakan untuk anak-anak kerana ibu bapa ini. Antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut malaikat berdoa untuk anak-anak. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Surah Ghafir ayat yang ke-8. Itu doa malaikat, wahai Tuhan kami. Malaikat pun berdoa, tuan-tuan, wahai Tuhan kami, masukkan anak-anak ni, mereka ni, ke dalam syurga jannati adn. Masukkan, tuan. Malaikat doa untuk anak-anak. Dan wa man salaha min abaihim, dan orang yang soleh daripada ibu bapa keturunan dia. Bukan masuk saja, masuk dengan ibu bapa yang soleh. Doa para malaikat mengenangkan anak-anak yang anak mereka ini ada mak ayah. Bila sebut anak ni mana ada mak ayah. Jadi masukkan mereka ni bersama dengan orang yang soleh daripada ibu bapa mereka, wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa zurriyatihim, dan zuriat-zuriat mereka. Inilah kelebihan doa daripada malaikat yang boleh kita faham di sini pada malam ini, bahawa amalan orang tua ada kaitan dan pengaruh yang besar kepada anak-anak ini. Oleh kerana itu berusahalah kita, tuan-tuan, berusahalah kita, mana ubahlah diri kita, ubahlah perangai kita, ubahlah, berazamlah biar nak jadi orang baik malam ni, ya, jadi orang yang soleh. Biarlah kita ni ubah kehidupan kita, terutama sempena tahun baru ni. Setiap kali tahun baru kata nak berubah semua tu. Azam baru saja dah. Tahun depan gitu juga. Tahun ni aku berubah, nak main sejik pula. Tahun ni kata nak main sejik pula, sebenarnya tahun baru. Ada
yang mana berazam tapi kadang-kadang tidak ke mana juga. Ada ini peringatan untuk kita orang tua, kalau kita sayang ke anak-anak cucu zuriat kita yang mana ada dalam tulang kita ni, dah tulang sulbi kita ni, anak cucu kita penuh ni dah tulang sulbi ni. Bila kita boleh anak, dah tulang sulbi anak kita pula. Tu yang mari ikut cucu pula, mari ikut cicit pula. Kalau kita sayang orang macam ni, buat baiklah kita pakai toki dan datuk ni, buat baiklah daripada sekarang. Buatlah amalan-amalan yang mana ianya akan memberi faedah pada kita dan anak-anak kita, walaupun anak kita rendah taraf, tak sama dengan kita, tapi mereka tu sama dengan amalan yang kita buat, dengan amalan yang baik. Tuan-tuan, kita akan dapat bersama dengan mereka di syurga, insya-Allah. Inilah yang akan diperolehi oleh orang mukmin bersama dengan para zuriatnya pada suatu hari kelak dalam apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita melihat kepada susu galuh keturunan ini, Allah Subhanahu wa taala melihat rupanya dia tengok bagaimana hubungan orang bawah dengan orang atas ni ada kaitan. Kita ingat selama ni kerja aku duli apa tahu. Setengah anak gitu dia tahu ke ayah dia, ayah bawa cara ayah kita, cara kita ayah. Jangan masuk capur kita besar dah. Ada setengah tu dia anggap orang tak ada hubungan dia dengan mak pak dia, anggap tak ada hubungan. Bahkan setengah yang kata jangan kacau dah hidup kita. Setengahnya bila mak ayah cuba untuk beri nasihat ataupun juga macam cuba untuk beri panduan lah, nak kata capur tangan, tak capur tangan juga. Ramai anak-anak yang tidak faham bahawa ada kaitan. Bila kita buat hubungan tak bagus pada ayah kita, dia ada kait pula dengan keturunan kita pula. Akan siapa satu masa keturunan kita pun berkurang ke? Tak mustahil. Kita pergi makan dalam purung, anak kita pergi makan dalam purung pula bila-bila. Tak mustahil, benda tak tiap. Ada seorang dia pernah heret ayah dia ke pintu tangga. Ke pintu tangga. Ayah kata janganlah awak gini ke ayah, dia kata. Ayah dulu awak ketok kimu dalam rumah je, dak apa pintu tangga gini, dia kata mu awak lebih ni, kata. Tengok ayah dia kata mu awak paruk ke ayah ni. Ayah awak dulu tak ayah awak dulu mana ketok kimu. Ayah awak dapat ke muka pintu je, dak dapat ke turun tangga gini. Ni buat apa mu awak lebih sangat ni? Apa tangga apa mu heret ayah? Dia kata hak tu ayah awak dulu tu hak balasan biasa, hak ni kita sedekah lebih sikit ni. Tengok, kita sedekah nambah sikit, dia kata, daripada hak ayah awak. Dia nak sedekah juga, dia kata. Sangat baik lah tu, perkara yang melibatkan pada zuriat ni jangan kita buat main geng. Jangan kita buat geng. Itu bila kita orang tua ni ada kaitan dengan melibatkan zina umpama lahir anak luar nikah apa, dia ada kaitan dengan masa depan keturunan kita akan datang. Kena sayang kita keturunan kita, kena jaga. Jangan duk bubuh air kita ngata kali kita, tak tahu tepat nak sembuh ngata dah. Kena faham molek kita bahawa zuriat yang akan kita lahir ada kait dengan kita ni. Mu jaga dak zuriat mu tadi. Kita duk ingatkan hidup sekadar habis gitu saja tanpa rasa takut dan gerung. Padahal nasib anak-anak ada kaitan, tuan-tuan. Allah Ta'ala melihat kalaulah mokpok molek bagus, insya-Allah adalah orang lain yang akan membantu menjaga dan melindungi, macam mana yang kita sebutkan tadi, 7 keturunan boleh mendapat faedah daripada keturunan yang soleh. Yang di atas tadi, dan itu mereka mendapat faedah ini pada anak-anak cucu mereka. Maka Allah Ta'ala
memberi taufik dan petunjuk pada kita untuk berubah, dan juga untuk kita menjaga amalan supaya kita ini tergolong di kalangan orang yang soleh dan dapat memberi manfaat kepada anak-anak cucu yang akan datang dalam dunia yang mungkin lebih mencabar daripada kita, tuan-tuan. Kita hari ini alhamdulillah dengan nikmat boleh ada cukup lekat. Anak cucu kita tak tahu lagi macam mana dia buatlah amalan yang soleh demi untuk kita sekurang-kurangnya dapat mengharapkan Allah Ta'ala memuliakan anak-anak cucu kita pada suatu masa nanti. Itu sajalah untuk malam ni. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.